Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam tajuk faktor dan gandaan. Tajuk hari ini ialah faktor ya. So sebelum kita teruskan, kita lihat dulu apa yang kita nak capai hari ini. Pada akhir pengajaran ini, murid mestilah boleh menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Kemudian menentukan FSTB bagi 2 dan 3 nombor bulat. Kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB. So kita lihat dulu apa tu faktor sepunya. Sebelum kita pergi faktor sepunya, kita imbas kembali yang kita dah belajar dalam sebelum ni lah. Dalam PDPR kita sebelum ni, kita dah belajar tentang faktor, faktor perdana, kemudian pemfaktoran perdana. Kita lihat contoh soalan. Yang pertama, kita ada senaraikan semua faktor bagi 45. So, murid diminta untuk senaraikan semua faktor bagi 45. Soalan yang kedua, senaraikan semua faktor perdana. Semua faktor perdana. Yang ini faktor saja, yang bawah faktor perdana. Yang terakhir, ungkapkan 45 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Nampak macam sama je ketiga-tiga ni, tapi sebenarnya dia nak jawapan yang berbeza lah. So kita lihat dulu. Senaraikan semua faktor bagi 45. So kalau dia suruh senaraikan semua faktor bagi 45, so murid senaraikan lah. Seperti yang kita pernah buat sebelum ni, nak dapatkan faktor, kita bahagikan nombor tersebut dengan suatu nombor yang dibahagi tepat lah. Contohnya 45 bahagi 1, kemudian 45 bahagi 3 dapat 15, kemudian 45 bahagi 9 dapat 5. Kemudian patutnya kita akan teruskan sampai habislah sampai 45. So 45 bagi 6 tak boleh, 45 bagi 7 tak boleh, 45 bagi 8 tak boleh, 45 bagi 9. So kita ulang balik. Sepatutnya 45 bahagi 9. Maksudnya kita punya faktor ni dah rotate. Dah rotate macam ni. Bila dah rotate, so kamu boleh tulis, maka kalau dia nak senaraikan semua faktor bagi 45, maka faktor bagi 45 ialah semua ni lah. 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. So sekarang kamu dah ada faktor bagi 45 ini sahaja. So dah siaplah soalan A. Kalau soalan B dia tanya senaraikan semua faktor perdana bagi 45. So kalau dia kata senaraikan semua faktor perdana bagi 45, so kamu kena senaraikan dulu faktor lah. Kalau soalan A tu tak ada, maksudnya kamu kena cari dulu faktor bagi 45. So kamu dah cari. Kamu dah cari faktor bagi 45 ialah 135 ni lah. Dan seterusnya. Kemudian daripada senarai faktor ni, kamu keluarkan yang mana satu nombor perdana. So dalam kes ni, nombor perdana ialah 3 dan 5. So itu jawapan dia. Maka faktor perdana bagi 45 ialah 3 dan 5. So untuk soalan C pula, dia kata ungkapkan 45 dalam bentuk pemfaktoran perdana. So C dalam bentuk pemfaktoran perdana, maka kamu kena buatlah sama ada pembahagian berulang ataupun pokok faktor. Kat sini saya tunjukkan contoh pokok faktor lah. 45 bahagi, macam mana nak dapatkan 45? Dalam contoh ni saya gunakan 5 dan 9. Bila buat pokok faktor, maksudnya kamu kena cari sampai nombor ni dia dah jadi nombor perdana. Nombor perdana kan dah tak boleh bahagi dengan nombor lain kan. So kamu kena cari sampai dia dapat nombor perdana ni. Macam 3 dan 5 ialah nombor perdana. So maksudnya sampai situlah berhenti. Sebab dia dah tak boleh lagi bahagi dengan nombor lain. So untuk pemfaktoran perdana, jadi kamu kena tulis, maka 45 sama dengan 5 darab 3 darab 3. Itu ialah pemfaktoran perdana. So kita lihat pula untuk tajuk hari ini, iaitu faktor sepunya. Untuk faktor sepunya, apa itu faktor sepunya? Apabila dua atau lebih nombor bulat mempunyai faktor yang sama, maka faktor tersebut dipanggil faktor
sepunya. Okey. So kita lihat contoh. Kata saya ada contoh 1 kat sini. So faktor bagi 15 ialah 1, 3, 5 dan 15. Okey. Ini saya terus bagilah. Okey, contohnya faktor bagi 15 ialah 1, 3, 5 dan 15. Faktor bagi 45 tadi kita dah tengok kan macam mana nak cari faktor bagi 45. So faktor bagi 45 ialah 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Kalau saya tanya faktor sepunya, apakah faktor sepunya bagi 15 dan 45? Ini untuk dua nombor bulat saja, 15 dan 45. Makanya kamu cari nombor faktor yang sama. Okey, mana faktor yang sama? Contoh 1. Lagi apa? 3. Lagi 5. And then 15. Okey. So ada 4 nombor yang sama. Jadi jawapan akhir kamu, maka faktor sepunya bagi 15 dan 45 ialah 1, 3, 5 dan 15. Okey? Boleh faham kelas? Okey, kita teruskan. Katalah saya ada soalan macam ni. Okey, contoh yang kedua. Tentukan. Dia suruh kamu tentukan sama ada A. 4 ialah faktor sepunya bagi 18 dan 28 ataupun bukan. Maksudnya adakah 4 ni ada faktor bagi 8 dan 28. Jadi kamu kena tentukan. Okay, soalan B, 6 ialah faktor sepunya bagi 24, 30 dan 32 ataupun bukan. Okay, so kita carilah penyelesaian dia. Nak cari penyelesaian, kalau kita nak tahu benda ni faktor bagi suatu nombor yang lain, so kamu try. 8 bahagi 4, dapat tak? Bahagi tepat. Dapat kan? 8 bagi 4 dapat 2. 28 bagi 4. Ya, 28 bagi 4 ialah 7. Maka 4 tu ialah faktor bagi faktor sepunya bagi 8 dan 28. Okey, kalau kita lihat soalan nombor B, okey, kita buat benda yang sama. Okey, 30 bagi 6 5, 32 bagi 6. Oh, tak boleh. 32 bagi 6 adalah 5 berbaki 2. So, ini tak dibagi tepat. Tak boleh dibagi tepat, maka 6 bukanlah faktor sepunya bagi 24, 30 dan 32. Okey, so kamu murid kena jawab macam itulah. Itu untuk faktor sepunya. Maksudnya, kalau ada 3 nombor bulat ni, maksudnya 3-3 ni dia kongsi faktor yang sama. Kalau bukan, satu je bukan, so bukanlah faktor sepunya. Okey, so dia bergantung kepada soalan lah ni. Okey, kita lihat yang seterusnya. Faktor sepunya terbesar. Okey, apa itu faktor sepunya terbesar? Katalah tadi, kita dah tengok kan contoh 1, kita dah cari faktor sepunya tu. Okey, faktor sepunya untuk 15 dan 45. Okey, faktor sepunya untuk 15 dan 45 ialah 1, 3, 5 dan 15. Okey, 1, 3, 5 dan 15. Okey, contoh 1 ke contoh berapa tadi? Okey, kemudian saya nak tanya, daripada faktor sepunya ni, okey, yang mana yang terbesar? Nombor antara ni dia tanya faktor sepunya terbesar. Maksudnya ini faktor sepunya tadi kan untuk 15 dan 45 kan. So antara 4 nombor ni yang mana paling besar? So 15 yang paling besar. Makanya kalau 15 tu yang paling besar, maka dia 15 ialah faktor sepunya yang terbesar bagi 15 dan 45. Okey. So ini ialah FSTB. So kamu dah kena pasti, kamu boleh tentukan teruslah siapa yang paling besar. Maka 15 ialah FSTB bagi 15 dan 45. Okey, atau sebenarnya FSTB ni boleh ditentukan dengan kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Macam yang saya buat ni menyenaraikan faktor sepunya. Okey. Pembahagian berulang. Dan yang terakhir ialah pemfaktoran perdana. Okey, so saya akan tunjuk ajar pada kamu ketiga-tiga kaedah untuk menentukan FSTB. Okey. Langkah yang pertama.
Okey, kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Yang ni saya bagi contoh sama je lah untuk semua kaedah ni. Okey. So kita akan buktikan semua pun akan dapat benda yang sama. Okey, yang pertama, tentukan FSTB bagi 18 dan 24. Okey, dia kata menyenaraikan faktor sepunya. So caranya ialah kamu senaraikanlah apa faktor bagi 18. Okey. Macam mana kita nak senaraikan faktor bagi 18? Kan kita dah belajar 18 bagi 1 sama dengan 18, 18 bagi 2 sama dengan 9, 18 bagi 3 sama dengan 6, 18 bagi 6 sama dengan 3. Oh, dia dah ulang balik. So, inilah dia punya faktor bagi 18. And then, kamu senaraikan juga faktor bagi 24. 24 banyak sikit ni. 1, 2, 3, 4. Banyak lah. Okey, dan kemudian kita kena cari faktor. Dah dapat faktor bagi 18, cari faktor bagi 24, cari pula faktor sepunya. Tadi kita baru F saja. Sekarang kita nak cari Fs. Okey, Fs kita tengok bandingkan dua-dua ni. Kalau dia ada 3 nombor, mesti 3-3 ada nombor yang samalah. Okey, 1 kat sini, 2, apa lagi? 3, lagi 6. Okey, ada lagi? Tak ada yang sama lagi. 9 ni, 8 ni, 18 ni, 12. Okey, tak ada lagi yang sama. So, makanya faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3 dan 6. Okey, kalau kamu ada 3 nombor, 18, 24 dengan 32. So, ketiga-tiganya kamu mesti cari yang samalah untuk 3-3. Okey. So, faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3 dan 6. Okey, itu baru faktor sepunya. Sekarang kamu nak cari perkataan TB ni pula, terbesar. Okey, so TB daripada faktor sepunya ni tadi, cari yang terbesar. So, yang terbesarnya ialah 6. Makanya, FSTB bagi 18 dan 24 ialah 6. Okey, so itu ialah kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Okay, next. Kita tengok kaedah pembahagian berulang. Yang ini first time lah. Mungkin murid-murid tengok macam mana kita nak bahagi berulang. Okay, kalau sebelum ni kita bahagi seperti biasa. Okay, kita bahagi seperti biasa. Okay, macam ni kan. Kalau kita nak bagi 18 bahagikan dengan kata bahagi 2 kan, 18 bagi 2. Okey, macam mana murid nak buat 18 bagi 2 ni? 9 kan, 9 tolak 18 macam tu kan. Okey, tapi murid tak boleh nak buat berbahagi lagi. Okey, macam tak boleh lah. So, kali ni kita akan buat terbalik. Okey, pembahagian berulang ni kita buat terbalik pembahagi dia. Okey, cara dia macam ni lah. Okey, soalan yang masih yang sama. Okey, katakan kita ada FSTB ni kan, 18 dan 24 ni. So, kita buat bahagi berulang dengan bahaginya tu terbalikkan. So, bila murid bahagikan 18 bahagi 2, murid akan dapat 9 ni kan. So, 9 ni kat bawah. 24 kemudian 24 bahagi 2, dapatlah 12. Dia pisahkan dengan koma lah. Okey. Kemudian dapatlah 9, 12. 9 dengan 12, mesti cari dalam sifir apa yang ada dua-duanya. Okey, ada 3. 9 ada dalam 3 kan. So, kita bahagilah dengan 3. Okey, dah dapat. Kita carilah 9 bagi 3, apa jawapannya? 3. 12 bagi 3 ialah 4. So, jawapannya di bawah sana. Okey, faktornya satu lagi di bawah. Okey, so bila dah dapat, kita nak try bagi lagi. 3 dengan 4. Boleh tak? Ada tak sifir yang sama? Selain daripada sifir 1 lah. Okey, jadi sifir 1 kita tak guna. So, tak ada. So, kita berhentilah sampai situ. And then, FSTB dia ialah murid ambil nilai yang di tepi ni dan didarabkan. Dapatlah FSTB dia 6. Okey. Faham semua? Okey. So, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Iaitu, kaedah yang seterusnya adalah kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kaedah pemfaktoran perdana.
sama juga. Okey, so cari pemfaktoran perdana gunakan pokok faktor. Okey, 18. Kemudian buat juga untuk 24. Okey, 24. Okey, nak cari pemfaktoran perdana. So, carilah 18 sama dengan 2 darab 3 darab 3. Okey, 24 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, so murid kena ingat lah. Okey, murid kena ingat nombor-nombor perdana. Kita dah belajar kan di sekolah rendah apa nombornya? 2. Lagi 3, 5, 7, 11. Okey, jadi kalau nak buat pembahagian berulang tadi, cikgu cadangkan murid gunakanlah nombor-nombor perdana. Okey, jangan guna nombor yang asal nampak dalam CV murid bahagi. Kita jangan guna macam tu lah. Gunakan nombor perdana. Okey. So, tadi kita dah buat pemfaktoran perdana dia. Ni. Okey, kemudian kita nak tentukan nafas TB. Okey, bila nak tentukan nafas TB, murid kena pasti antara dua pemfaktoran perdana ni, apakah nombor yang sama. Dalam kes ni, kita ada 2 kan. 2 ni sama. Lagi apa? 3. Okey. Yang lebih ni kita tak ambil kira lah, kita ambil yang ada pasangannya dengan nombor yang satu lagi. So, bila ada 2 yang sama, maka FSTB-nya pun sama juga macam tadi. Murid darab saja 2 darab 3. So, dapatlah jawapannya 6. So, itu adalah beberapa kaedah untuk menentukan FSTB. Okey. So, ada soalan yang senang guna menyenaraikan faktor sepunya. Ada soalan yang lebih mudah gunakan pembahagian berulang. Ada yang lebih soalan yang lebih mudah menggunakan pemfaktoran perdana. Jadi, murid mestilah kuasai ketiga-tiga kaedah ni supaya murid dapat menyelesaikan masalah dengan cepat lah. Okey, dengan cepat. Okey, untuk soalan permasalahan saya akan tunjukkan dalam kelas PDPR yang akan datang. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.